Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macron dengan makaroni. Okey. Bercakap tentang Macron, iaitu Emmanuel Macron, iaitu Presiden Perancis pada masa sekarang. Makaroni pula ialah makanan yang berasal daripada Perancis. Antara dua perbezaan ni, iaitu antara perbezaan manusia yang bernama Macron dan makaroni. Macron dia lebih bersifat manusia tidak berehat daripada kejahatan dia sendiri, dan makaroni pula manusia berehat dengan memakan dia sendiri. Iaitu perbezaannya, Macron manusia tak berehat daripada dia, dan makaroni manusia berehat kerana dia. Okey, itu dia perbezaan antara dia. Sebelum kita masuk ke tajuk yang lebih dalam, jika kita lihat pada baru-baru ini, kan, Presiden Perancis iaitu Emmanuel Macron, dia mempertahankan tentang karikatur Nabi Muhammad SAW yang didakwa sebagai Nabi Muhammad SAW, yang menyebabkan seorang guru, Samuel Paty, mati, dibunuh oleh pelajar dia sendiri. Sebab apa? Sebab dia tunjuk karikatur yang dia dakwa sebagai Nabi Muhammad tu, dia tunjuk pada anak murid dia, dan dia bagi alasan, iaitu kebebasan bersuara. Tapi betul tak itu kebebasan bersuara? Kalau kita kata itu sebagai kebebasan bersuara, kita boleh katakan juga ini juga ialah kebebasan bersuara. Iaitu sebuah artikel yang saya tulis bertajuk Keganasan Pembunuhan Beramai-ramai dan Peperangan Utama Agama di Perancis dalam Sorotan Sejarah. Kalau kita tengok kepada apa yang artikel ni yang saya tulis dan saya kumpulkan daripada buku-buku tulisan daripada orang-orang barat sendiri, orang Kristian sendiri, mereka meletakkan hampir 54 peristiwa keganasan dan pembunuhan beramai-ramai yang berlaku di Perancis pada zaman dulu, iaitu sejarah, maksudnya peperangan utama yang besar yang terjadi. Kalau kita lihat kepada semua ini, kita akan nampak bahawa kesemuanya ialah penganut Katolik dan Protestan. Katolik dan Protestan ni tak lain tak bukan ialah orang-orang yang beragama Kristian. Jadi di dalam ni, iaitu saya merujuk beberapa penulisan daripada barat, dan kemudian beberapa buku yang berkaitan ni, mereka semua dia diwarnai dengan keganasan daripada golongan Kristian Protestan dan Kristian Katolik. Jadi di sini, jika kita nak kata sebagai kebebasan bersuara, iaitu mendakwa karikatur tu sebagai karikatur tu sebagai Nabi Muhammad sebagai kebebasan bersuara, jadi kita juga boleh katakan bahawa peperangan utama yang dicatatkan di dalam banyak buku-buku sejarah berkaitan Perancis ni, kita boleh juga katakan ini juga kebebasan bersuara, iaitu mengatakan Kristian sebagai pengganas. Sebab majoriti dah dalam peperangan utama agama di Perancis dalam sejarah diwarnai oleh golongan Katolik dan Protestan, tak ada langsung Islam. Daripada tahun 1561 sehinggalah tahun yang saya rujuk ni, sehinggalah tahun 1595, maka semua dah diwarnai oleh golongan Kristian, Protestan dan Katolik. Tapi manusia ini beruntung, kerana apa?
orang Islam tidaklah seperti orang agama lain ataupun orang barat. Bila berlaku keganasan melibatkan seseorang, terus label itu sebagai pengganas. Tetapi orang Islam tak panggil macam tu. Sebab apa? Walaupun penduduk Perancis yang Islam, mungkin sendiri mereka tahu tentang keganasan ni dalam sejarah ni, tetapi mereka sendiri tidaklah mengatakan bahawa agama Kristian tu sebagai pengganas. Malah mereka boleh berkawan dengan orang agama lain di sana. Inilah sifat terbuka, sifat lapang dada orang Islam itu sendiri. Dan kalau kita tengok, disebabkan peristiwa Macron, Presiden Perancis ni mengatakan bahawa mempertahankan kata-kata yang didakwa Nabi Muhammad tu, menyebabkan produk buatan Perancis sendiri diboikot di pasar raya seperti Qatar, Kuwait, UAE dan Teluk yang lain. Kemudian kalau kita tengok yang lain, yang menarik saya ialah kenyataan daripada Presiden Indonesia, iaitu nama dia Jokowi. Dalam sebuah video tu, dia mengecam keras Presiden Perancis. Dan yang menarik dia, di dalam kenyataan dia tu, maksudnya press statement dia tu, ada datang menteri-menteri dia, dan kemudian datanglah juga turut bersama Nahdlatul Ulama daripada Islam, Muhammadiyah daripada Islam juga, kemudian daripada Konferensi Wali Gereja, iaitu mewakili Kristian Indonesia, kemudian Persekutuan Gereja Indonesia, kemudian Barisan Hindu Dharma, kemudian Persatuan Umat Buddha, kemudian Majlis Tinggi Agama Konfusius. Dan kita melihat Indonesia, video dia tu bagus, nak menunjukkan bahawa solidariti di antara agama dalam menentang diskriminasi kepada agama lain. Dan dengan mudah-mudah sikap Macron menuduh agama lain, terutamanya Islam, dia sebut bahawa Islam ialah agama yang mengalami krisis. Padahal kalau kita tengok, sepatutnya Kristian di Perancis ialah agama yang mengalami krisis. Sebab apa? Di dalam peperangan utama agama yang ditulis oleh tokoh-tokoh barat sebagai pembunuhan beramai-ramai. Jadi istilah pembunuhan beramai-ramai ni di dalam buku-buku mereka sendiri, mereka tulis ada dua ke atas dikira pembunuhan beramai-ramai dah. Jadi dia perkatakan bahawa, malah dia catatkan sebenarnya sejarah, bahawa majoriti pembunuhan utama agama di Perancis pada dalam sejarah semua ada diwarnai oleh Kristian Protestan dan Kristian Katolik. Tetapi orang Islam, tokoh-tokoh Islam, ulama-ulama Islam tak pernah pun sebut benda ni kepada orang Kristian di Perancis. Kerana apa? Lapang dada orang Islam. Kerana apa? Orang Islam berpandangan bahawa seseorang tu buat kejahatan, ataupun 5 orang ataupun 10 orang kejahatan dia buat, tak mesti mewakili agama mereka. Itulah sifat mulia orang-orang Islam. Dan kalau kita tengok 52 yang saya kumpulkan di dalam artikel ni, 52 maksudnya peperangan utama di dalam peperangan utama agama di Perancis. Kesemua ada cuma antara Kristian Protestan, tak Kristian Protestan, iaitu yang lain Kristian Katolik. Dua tu saja main, kan? Tetapi orang Islam dan tokoh-tokoh Islam di sana tak pernah sebut pun. Mengatakan, mereka nak kata orang sana orang Kristian di Perancis ni sebagai pengganas, tak pernah wujud pun. Dan kalau kita tengok akhbar satira, Charlie Hebdo ni juga dia menghina agama lain, kan? Menghina agama lain seperti Kristian, Buddha dan lain-lain, kan? Waktu kecoh benda ni, Samuel Paty ni mati dibunuh, mereka juga memainkan isu bila Erdogan, Presiden Turki, menyeru untuk memboikot produk-produk Perancis. Kalau kita tengok sendiri kepada dari segi hubungan diplomatik sendiri, dari segi manfaat sendiri, betul ke negara-negara Islam ni tak memberi manfaat kepada Perancis?
Kalau kita tengok dalam majalah labor.com, dia ada mencatatkan tahun lepas ekspor dari Perancis ke negara-negara Islam berjumlah USD 45.3 bilion, dan import dari negara-negara Islam ke Perancis di USD 58 bilion. Tapi Turki yang paling besar ada hubungan perdagangan dengan Perancis, kemudian diikuti dengan Maghribi. Kemudian kalau kita tengok yang lain, Perancis ni banyak mengimport produk-produk pertanian dari negara Islam seperti Maghribi dan Algeria, iaitu negara bekas jajahan dia sendiri. Kemudian kalau kita tengok lagi penganalisis kan, penganalisis mengatakan bahawa Perancis akan mengalami kesan besar disebabkan pemboikotan ni, iaitu sebab apa? Sebab jumlah ekspor dan import mereka ni berjumlah hampir lebih daripada USD 100,000 bilion. Jadi boikot ini, saya juga menyeru kepada kita semua dengan kemampuan kita yang sederhana, walaupun kita bukan pemimpin ataupun mungkin bukan orang yang berpengaruh, namun usaha kita untuk boikot itu menunjukkan solidariti kita terhadap negara dan juga presiden negara Perancis yang menghina Islam. Yang menarik lagi ialah tulisan Dr. Zulkifli Al-Bakri. Dia tulis tulisan dia panjang kepada duta Perancis. Di antara tulisan yang saya tertarik ialah dia tulis, kamu hanya benar-benar boleh mencintai seseorang jika kamu mengenali dia.